Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya nak berkongsi pengalaman saya sendiri pernah melalui masalah slip disc. Pada tahun 2019. Jadi ramai yang tanya saya apa pengalaman yang saya lalui. Hajatnya nak buat buku, tapi yelah, tinggal hajat, draft dah ada, tapi sekat jalan. Jadi saya rasa saya ambil peluang untuk nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana tentang apa yang saya lalui, dan mungkin pengalaman yang saya lalui ini dapat dikongsikan bersama dan juga boleh dapat pengetahuan tentang apa yang pernah saya lalui, apa yang sedang saya lalui, dan juga rakan-rakan di luar sana dapat maklumat tentang tu. Jadi slip disc ni saya alami pada 2019, saya tengok dalam bulan Julai, Ogos macam tu. Simptomnya saya perasan apabila saya berjalan, dia jadi macam clumsy sikit, macam kartun ni. Dia bergerak tu macam ke kiri ke kanan, dia tak bersahaja. Saya ni orang yang suka berjalan, aktif juga, tapi bila pergerakan tu kita rasa macam tak stabil, tak fit dan tak bersahaja, kita something wrong kan, apa yang tak kena kan. Tapi tak apa, teruskan berjalan. Jadi yang lain tak, bila saya beraktiviti, main beriadah lah. Bila saya sepak bola tu, saya tak boleh nak sepak bola secara biasa macam sebelum ni. Sepak tu kena, tapi suddenly saya sepak tak kena. Tak kena tu maksud saya, apa tak kena, timing tak betul ke apa ni. Jadi sepak tak kena. Jadi yang lain yang saya rasa agak ketara ialah apabila saya nak bergerak dari satu kedudukan pada satu kedudukan, ia tak mudah. Maksudnya dia rasa macam lemah dan perlu gunakan tenaga yang banyak. Itu yang saya alami dekat awal. Dan apabila tiba waktu malam hari nak tidur khususnya, saya tak boleh tidur seperti biasa. Dia macam jerking. Dia orang Terengganu kata dia set up kaki tu. Jadi bila set up kaki tu, dia antara kaki hingga ke lutut lah, tapi lebih ketara kadang-kadang dia sampai ke pinggang. Bila jerking macam tu, dia tak boleh nak tidur. Dia tak boleh nak tidur tu, yelah, dia tak boleh tidur, kita terpaksa bangun untuk nak menghilangkan rasa jerking tu. Bila kita bangun, kita berjalan, it's okay, tidak ada masalah. Tapi bila kita nak tidur tu, dia jerking. Wife pun tanya kenapa sebagainya, tapi saya tu, inilah masalah yang saya alami. Dan yelah, bila dah kita hadapi masalah kesihatan, kita dapatkan rawatan. Jadi untuk rawatan tu saya tanya sahabat-sahabat, dan dikatakan bahawa ada yang cadangkan di sana, di sini dan sebagainya. Jadi antara rawatan yang saya cuba usahakan ialah dapatkan maklumat daripada kawan yang berada di Terengganu juga, yang katakan di Kelantan dia ada tempat untuk masalah yang saya alami lah. Jadi rawatan yang diberikan air tawar, dan dia kata kalau jerking, basahkan perut. Jadi yelah, kita taklah nak condemn rawatan tu, kita cuma kata kita terima maklumat tersebut, kita cuba usahakan. Jadi bila saya balik, saya minum air tawar yang disediakan, ialah basahkan kaki sebelum tidur. Nampak ada pengurangan. Basahkan perut, katanya untuk merangkap pengurangan. Alhamdulillah,
ada pengurangan, tapi ianya bukan pengurangan yang bersifat jangka panjang. Ia sementara, bolehlah tidur. Yang begitu bila dah berulang-ulang kan, yang basah kaki ke, basah perut ke, basah badan ke, ia tak memberi impak yang besar lah. Jadi sama-sama saya juga pergi ke klinik. Alhamdulillah di Uniza dia ada klinik kesihatan dan klinik pakar. Jadi refer kepada klinik kesihatan, dia minta refer ke klinik pakar. Jumpa dengan Profesor Nordin Simbak. Alhamdulillah, Dr. Prof Nordin, apa khabar? Jadi Prof Nordin cadangkan saya untuk buat X-ray. Kata, you buat X-ray, aku tengok apa jadi macam ni. Jadi bila X-ray tu, result dia tidak ada apa-apa yang ketara. Cuma dia kata your muscle tight, kurangkan bergerak, banyakkan rehat dan juga do some exercise. So dia cadangkan buat fisioterapi lah. Dia buat fisioterapi. So saya dapatkan nasihat dari beliau, dan pada masa yang sama alhamdulillah saya kenal Dr. Naresh Kumar. Hai Dr. Naresh. Dr. Naresh fisioterapis di Uniza, doktor. Jadi dia pakar lah tentang fisioterapi ni. Jadi dia buat appointment untuk saya selama 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu tu saya jumpa beliau hampir setiap hari lepas office hour, waktu bekerja, dan dia buat exercise lah untuk saya, dan dia minta balik follow dia punya instruction, dan saya ikut dan sebagainya. Namun begitu, selepas 2 minggu tu tidak ada apa-apa perubahan. Jadi itulah, di samping itu banyak perkara-perkara yang saya lalui. Saya juga sebagai pengarah di pusat tanggungjawab di Uniza, disebabkan oleh masalah kesihatan saya alami. Saya jumpa dengan TNC EPA, Prof Afendi. Prof, saya nak letak jawatan sebagai pengarah di pusat kesawanan disebabkan oleh faktor kesihatan. Prof tidak ada halangan, tapi dia kata why not you serah pada timbalan Tuan Syed Azmi untuk ambil tugas you sebagai pengarah di masa terlama yang you berehat lah hingga tamat tempoh sebagai pengarah. Jadi saya rasa saya bukan jenis orang yang ambil tanggungjawab dan minta orang lain untuk ikut tanggungjawab, dan saya nak letak jawatan juga lah. Jadi dia panjangkan itu, dan saya jumpa dengan Datuk VC pada masa itu. Jadi Datuk VC minta saya sama juga rehat dulu sampai tempoh tamat, minta timbalan jalankan aktiviti. So bagi saya stick pada saya punya pendirian untuk letak jawatan. Jadi alhamdulillah telah diluluskan 1 Ogos saya letak jawatan. Jadi 1 Ogos 2020, ya, 2020. Jadi perjalanan sepanjang tempoh tu saya tak boleh nak bawa kereta. Tuan-tuan bayangkan bila saya bawa kereta, saya tak boleh nak kontrol tau. Pedal minyak dengan pedal brake. Dia masuk saya tekan pedal minyak, tekan pedal brake kan. So wife pun dah bimbang dah, jangan bawa kereta lah, biar dia hantar, dia ambil. Kadang anak saya hantar kerja, anak saya ambil. Perjalanan saya masa tempoh tu terpaksa pakai tongkat untuk bergerak, pakai tongkat untuk pergi bekerja, balik bekerja, dan juga hantar wife atau anak hantar di Kemal, dan balik mereka jemput saya lah tengah hari. So itulah pengalaman awal tentang apa yang saya lalui, dan insyaAllah saya akan sambung untuk
rawatan seterusnya.